lupa pula nak rakam. Kebarangkalian peristiwa bergabung ni adalah sesuatu yang kita buat dalam bentuk pecahan. Ni kalau awak nampak ni, ada pecahan ni kan. Ini kita panggil dia sebagai kebarangkalian. Jadi, kebarangkalian ni dia ada dalam rumus. Okey, dia ada dalam rumus yang kita tuliskan sebagai P. Kita tuliskan kebarangkalian tu sebagai P. P dalam bahasa Inggeris dia probability. Tapi bahasa Melayu kita panggil dia kebarangkalian. Okey, kita panggil dia kebarangkalian. Kebarangkalian ni macam bahasa yang agak sopan Kalau dalam bahasa pasar dia ni, dia panggil sebagai kemungkinan. Biasa orang cakap mungkin ni macam tak pasti. Benda yang kita cakap, kita tak boleh tunaikan janji. Itu orang kata orang Melayu lah. Okey, kebarangkalian, kemungkinan. Okey, so awak ingatlah kemungkinan. Dan rumus dekat sini, kita ada rumus P sama dengan NA per NS. Dia bentuk pecahan. Kalau awak tengok ni, dia bentuk pecahan. Maksudnya 1 daripada 10, maksudnya NA per NS. Ni contoh dia punya bentuk. NA ni apa? NA ni macam saya cakap minggu lepas lah. Dia punya kehendak situasi. Okey, kehendak situasi. Contoh soalan ni dia cakap Aminah, Bencu dan Kamala, 3 orang murid yang lemah dalam sebuah kelas. Lemah ni maksudnya lemah yang subjek lah, bukan lemah tak boleh lawan ni maksudnya lemah dalam subjek. Subjek apa? Subjek prinsip account. Kebarangkalian Aminah, ni dia cakap lah, kebarangkalian Aminah, Bencu dan Kamala lulus prinsip perakaunan dalam peperiksaan SPM masing-masing ialah 1/10, 2/25 dan 1/20. Okey, maksudnya Aminah mewakili 1/10 mewakili Aminah, 2/25 mewakili Bencu dan 1/20 mewakili Kamala. Yang membawa maksud kemungkinan ataupun orang kata peluang untuk dia lulus. Kat sini dia bagi dalam bentuk pecahan, iaitu 1 daripada 10. Maksudnya kat sini dia ada 1 je peluang daripada 10 peluang. Itu dia cakap, 1 peluang daripada 10 peluang, ataupun 1 kemungkinan daripada 10 keseluruhan. Okey, so dia bentuk dalam pecahan. Jadi NS ni maksud dia adalah keseluruhan. Ini dia lebih tekankan pada topik yang minggu lepas saya dah terangkan. Okey, jadi kita lihat macam mana kita nak susun cantik-cantik sebelum kita jawab soalan A ni. Biasanya saya suka sangat kalau pelajar dia jenis yang dia nyatakan Aminah. Okey, dia nyatakan Aminah ni kebarangkalian dia untuk yang lulus dia kata lulus account. Sebab kat sini dia ada bagi tahu kebarangkalian ketiga-tiga pelajar ni lulus. Okey, lulus account. Okey, lulus account. So kita buatlah kebarangkalian dia 1/10. Lepas tu Bencu pula siapa? Bencu pula kawan dia 2/25 sebab dia punya kebarangkalian. Dan Kamala ni pula 1/20. Kita tulis siap-siap. Maksudnya kita cantikkan dia. Kita susun dia dalam bentuk macam table lah juga ni. Lulus account. Selain daripada lulus, apa lagi yang awak boleh fikir? Selain daripada lulus. Cuba bagi tahu. Selain daripada lulus. Kalau dia tak lulus, apa jadi? Dia apa? Apa lawan bagi gagal? Gagal. Senang. Kita macam bila kita bentukkan table ni, kan? Kita tahu ini adalah NA dia. Okey, ini adalah NA dia lulus account. Maksudnya lulus lah. Tapi kita kena cari di sebalik dia. Maksudnya apa jadi kalau dia tak lulus? Apa yang kita nak cari belakang dia tu? Kita kena cari juga. So, yang ini pattern soalan kali ni dia berbentuk seperti susun. Okey, kita susun cantik-cantik. Jadi, kita cari pula yang gagal account. Kita buat warna lain. Ni kita asingkan dia. Gagal account. Kalau lulus Aminah adalah 1/10. Gagal dia berapa agak-agak? 9/10. 9/10. Maksudnya kita akan
berbalik, ambil baki daripada 1/10. Macam mana nak kira? Kalau yang mana yang tak reti kira tu, contohnya kalau pecahan dia sangat besar, okay, awak boleh ambil kalkulator. Kebarangkalian ni kita mula dengan nombor 1 ataupun pecahan dia adalah 1, dan kita tolak dengan yang lulus 1/10 tu. Okay, kita tolakkan dengan yang lulus, kita akan dapat yang gagal. Kita dapat baki dia tu. So kita ambil lah belakang dia 9/10. Ataupun awak tolak yang atas. 10 tolak 1 dapat 9. Boleh ambil macam tu. Sama juga dengan bencu ni. Kalau awak tengok dia ada 25, so awak tahu 25 tolak 2 bersamaan dengan 23 daripada 25. Dia berlawanan. Kamala pula 19/20. Okey, ini adalah untuk pelajar yang rasa-rasa dia mungkin gagal. Jadi kita boleh cipta dua situasi di mana kalau Aminah lulus, mungkinlah dia dapat 1/10 chance. Ibaratnya macam tu. Tapi kalau Aminah gagal, kemungkinan dia gagal adalah 9/10. Lagi banyak daripada dia lulus. Maksudnya Aminah ni sangat lemah dalam akaun. Itu maksud dia. Okey, ini saya nak awak fahamkan. Jadi awak bentukkan dalam table. Okey, awak bentukkan dalam table macam ni. Okey, awak susunlah cantik-cantik ikut awak nak conteng kat mana sekalipun. Yang ni tak ada markah tapi ini memudahkan pelajar untuk lihat macam mana situasi sebenar yang soalan ni nak. Okey. Alright. Sekarang ni awak dah cantik susun, baru awak boleh jawab. Ni tak ada markah, sedap. Kalau awak dah susun cantik-cantik, baru awak boleh pergi soalan A. Kalau awak tak susun cantik-cantik, awak pergi soalan A, nanti awak boleh jawab tapi cuai. Saya nak elakkan awak daripada cuai tu. Awak susun dalam table betul-betul, baru awak jawab. Okey, sekarang tengok soalan dia. A, ketiga-tiga mereka. Ketiga-tiga, maksudnya semua orang gagal mata pelajaran tu. Jadi, kalau kita cakap pasal gagal ni, kita tengok pada pelajar yang gagal je. Kebarangkalian pelajar yang gagal. Okey, kita ambil yang gagal. Kita ada 9/10, kita ada 23/25, kita ada 19/20. Jadi maksudnya kebarangkalian bagi pelajar yang gagal, maksudnya semua orang gagal, dia kena darab. Okey. Dia kena darab. Maksudnya A ni A ni adalah 9/10 darab. Okay, A ni bersamaan dengan 9/10 darab 23/25 darab dengan 19/20. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Okay, tekan kalkulator. Aduh. RM3,933 per RM5,000. Betul lah. Kita semak Sekejap. Mana Google Meet? Okey, 3933 per RM5,000. Okey, mana yang dapat macam tu, kita semak jawapan. Oops. Betul. So, jawapan dia ni. 3933 per RM5,000. Jadi kalau pelajar ni kan, dia kadang-kadang confused tau. Kenapa jawapan dia, pecahan dia terlalu besar? Macam tu lah saya cakap. Inilah situasi sebenar soalan yang dia nak. Okey, dia tak nak awak senaraikan pun. Dia nak awak buat dalam bentuk kebarangkalian. Maksudnya dia nak awak buat dalam bentuk pecahan. Jadi kalau awak boleh kecilkan, kecilkan. Macam mana nak tahu kita boleh kecilkan atau tidak? Kita tekanlah kalkulator 3933 per RM5,000 ni. Sekejap RM5,000. Kalau awak tekan kalkulator ni dia tak kecilkan, maksudnya benda tu dah tak boleh kecilkan lagi lah. So maksudnya benda ni memang tak boleh kecilkan. Dia itu je lah jawapan dia. Bila awak buat macam ni je dapat 2 markah. Okay, dia terus 2 markah. Tak payah senaraikan lagi. Sebab ada operasi awak buat darab ni. Ni jalan kerja dia. Jalan kerja 1 markah, jawapan pun 1 markah. Okay. So inilah cara nak kita kenal situasi kebarangkalian. Okey.
Jadi dia macam ni, soalan ni dia agak pening sikit tau. Sebab soalan ni asalnya daripada AdMed. Dia baru lagi lah untuk pelajar matematik yang ambil KSSM tapi sekarang ni AdMed dah tak ada dah keluar soalan macam ni. Dia balik kepada matematik pula. Okay, dia pindah. So, tapi bagi saya senang lah kalau awak betul-betul faham situasi dia. Yang penting awak kena susun. Okay, ni dah nak habis sesi 1. Lagi setengah jam lagi. Okay. So next kita tengok pula pada soalan B. Saya nak tengok screenshot soalan jap. Ketiga-tiga mereka lulus mata pelajaran itu. So macam mana awak nak buat? Cuba awak kira. Soalan B. Ketiga-tiga mereka lulus mata pelajaran itu. Bagi jawapan awak. Satu per 2500. Okay. Kadang-kadang kan kita tengok macam macam ibarat seperti dia berbalik tau. Kalau tadi soalan dia cakap ketiga-tiga mereka gagal. Lepas tu dia cakap ketiga-tiga mereka lulus. Kadang-kadang kita terfikir, adakah jawapan dia 1 tolak dengan 3933 per 5000? Okay, dia sebenarnya salah jadi sebab tu saya cakap benda ni dia tak boleh kaitkan balik macam mana awak susun table tadi. Okey, dia tak boleh kaitkan balik macam mana awak susun table. Bila soalan dia dah tanya kepada soalan A, soalan B, soalan C dan sebagainya, yang ini awak kena kira melalui darab ataupun tambah. Awak dah tak boleh lah lagi tolak-tolak lepas tu. Dah tak boleh Dia ada cara dia kalau awak nak tolak, tapi yang tu cara yang soalan kebat lah, nanti saya ajar. Okey, mungkin yang soalan 5 kot. Okay, ni dia just senang lah. So awak tekan tadi calculator, awak tekan 1 per 20 1 per 10 kali dengan 2 per 25 kali dengan 1 per 20. Okay, awak akan dapat 1 per 2500. Okay, so untuk semak jawapan betul. Okay, B 1 per 2500. Maksudnya awak dah faham lah kat situ Okay. Alright. So next kita tengok lagi soalan seterusnya. Tak banyak pun pembelajaran kita hari ni. Tapi kita nak tengok yang macam mana dia punya soalan tu lagi susah. Tapi kita gunakan table yang kita ada tadi. Soalan C pula, salah seorang daripada mereka lulus mata pelajaran itu. Okey, salah seorang daripada mereka lulus mata pelajaran itu. Macam mana pula ni cikgu? Okey, kita tengok. Kita ada 3 orang. Kita ada Aminah, kita ada Beng Chu, kita ada Kamala. Tapi soalan ni cakap seorang daripada mereka lulus mata pelajaran itu. Maksudnya kalau seorang sahaja yang lulus, so maksudnya kita ada 3 benda yang kita boleh katakan dia boleh jadi Contohnya apabila seorang lulus. Okey, seorang lulus tu maksudnya Aminah lulus. Contoh kita ambil Aminah lulus. Okey, Aminah lulus. Beng Chu gagal. Kamala gagal. Ini maksudnya cerita dia memberitahu bahawa kisah dia adalah seorang sahaja lulus. Tapi ada juga kemungkinan. Saya dah sebut perkataan kemungkinan kan. Ada juga kemungkinan apabila Aminah gagal, Beng Chu ni lulus dan Kamala tu gagal. Dia masih lagi seorang lulus. Okey, dia masih lagi situasi seorang tu lulus. Okey. So awak boleh nampak. Kita boleh nampak Kamala pun boleh jadi juga. Okey, maksudnya Aminah dengan Beng Chu ni gagal, tapi Kamala pula lulus. Pun boleh. Jadi kita ada 3 situasi yang membolehkan soalan sini terjawab. Maksudnya soalan sini ada 3 situasi yang kita boleh cakap kemungkinan boleh jadi.
So macam mana kita nak jawab ni? Adakah kita kena darab semua sekali? Jadi yang cara dia saya nak terangkan kat sini, kita buat satu-satu. Okey, kita buat satu-satu. Okey, saya ambil konteks contohnya Aminah lulus. Saya ambil contoh Aminah ni lulus. Okey, bila Aminah ni lulus, Bencu dengan Kamalah ni gagal. So awak ambil lah. Okey, kita ambil Aminah yang lulus ni 1/10, kita darab dengan yang Bencu yang gagal. Jangan darab dengan yang lulus tu. Kita darabkan dengan yang gagal tu, iaitu 23/25 dengan 19/20. Kita buat dulu. So kita tulis kat sini. Okey, 1/10. Okey, ni awak salin lah. 1/10 darab dengan 23/25 darab dengan 19/20. Okey. Ni adalah kemungkinan yang pertama. Okey, kemungkinan yang pertama. Lepas tu kita ada kemungkinan yang kedua. Kita ada kemungkinan yang kedua di mana dia macam bentuk ni awak boleh nampak seperti awak menyenaraikan lulus, gagal, gagal. Gagal, lulus, gagal. Gagal, gagal, lulus. Kat sini membawa maksud seorang sahaja yang lulus dalam ketiga-tiga situasi ni. Jadi kita kena buat tiga-tiga situasi tu dalam satu soalan. Okey. So apabila lulus, gagal, gagal, kemudian gagal, lulus, gagal, so kita ambil lah 9/10 darab dengan gagal, lulus, gagal. So 2/25, 19/20. Okey, kita ada lagi satu. Kita ada gagal, gagal, lulus. So kita ada 9/10. Saya ubah warna lah kasi awak nampak Kalau warna biru ni lulus lah. Okey, 1/10. Okey, kalau warna hitam ni silap. Warna hitam ni gagal lah. Okey, awak boleh nampak warna dia. Sekejap. Okey. So awak boleh nampak kat sini. Dia ada satu sahaja yang lulus. Oops. Okey. So maksudnya ada tiga situasi. Tiga-tiga situasi tu kena darab lah. Okey, darab. Tapi dia lain tau. Okey, dia adalah yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Maksudnya ada tiga laluan yang awak boleh pilih. Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Ingat ya, saya ajar awak tajuk operasi set ataupun operasi set. Saya ajar awak tajuk operasi set. Kalau kita dan, kita darab. Kalau atau, kita buat apa? Kalau dan, kita darab. Kalau atau, bagi. okey, dan ada perkataan dah, kita panggil darab. Atau kita ada perkataan ta, kita buat kita buat apa? Tambah. Tambah. Okey, kita tambah. Jadi hasil jawapan yang pertama ditambahkan dengan hasil jawapan yang kedua, kemudian tambah lagi dengan jawapan yang ketiga. Itulah dia punya bentuk dia. Panjang kan, complicated. Sebab tu awak kena buat satu-satu, jangan buat sekali jalan. Memang tak boleh. Kena buat satu-satu. Okey. So yang ni awak kena take note So awak kena tambah. Jadi jawapan dia, okey, awak tekan sendiri.
1 per 10. Okay, 1 per 10. Kemudian darabkan dengan 23 per 25. Darabkan dengan 19 per 20. Okay, awak tulislah dulu. 437 per 50. 437 per 5000. Okay, awak tulis satu-satu. Jangan gelojoh. Lepas tu awak tambah. 9 per 10. Okay, darab dengan 2 per 25. Darab dengan 19 per 20. Okay, 171 per 5000. Dan akhir sekali, dah ubahlah. Ni pun awak boleh ubah je dia punya ni nombor-nombor ni. Okay, 23, 1 per 20. Okay, dapat 207, 5000. Lepas tu awak tambahkan. Okay. 437 tambah 171 tambah 207. Okay, 815 per 5000. Okay, awak dapat 163 per 1000. Ataupun awak tambah ikut pecahan pun boleh. Okay, 437 per 5000. Satu-satu pun boleh. Awak boleh tambahkan macam ni. Oops, silap. 437. Kadang-kadang tekan kalkulator ni pun silap sikit habis. Sama jawapan dia still sama. Kenapa saya tambah yang atas je, lepas tu baru saya bahagi dengan 5000? Sebab bawah dia tu semua sama. Bila bawah dia semua sama, saya tambah je yang atas dulu kan. Kalau dia tak sama tak boleh. Awak kena tambah ikut pecahan. Okey. Ni saya buat ni, saya ada typo kot kat sini. 1 per 10, 23 per 55. Sekejap, saya tengok balik Saya takut ada yang tersilap ni. 1 per 10. Okay. Baik, saya ada salah tekan ke? Cara jawapan dia sama. 1 per 10 darab 23 per 5. Kamu dapat berapa? Sama tak? Ya, 171 per 2500. Ni, yang tengah-tengah ni. Betul. Yang ni Ya, cikgu. 2500 Okey. Betul, saya pelik kenapa jawapan saya tak sama. Okey, sekejap kita check lagi. 437 per 5000 campur 171 per 2500 tambah 207 per 5000. Oh ya, sebab saya guna Google Meet kan. Jadi awak kena buka mic lah kalau awak nak bercakap, sebab saya tak nampak komen. Baru betul. 493 per 2500. Susah pula nak sebut. Macam mana lah lidah saya boleh tersasun ni. Okey. Okey, so ini adalah jawapan C. Jadi awak kena tambah. Kalau kita ibarat seperti satu situasi yang kita tertanya-tanya, jawapan pertama boleh, atau jawapan kedua boleh, atau jawapan ketiga boleh. Jadi kita tambahkan sebab ada perkataan atau. Awak kena ingat tu, bila kita jawab soalan ni, awak kena bermain dalam kepala awak. Awak kena bercakap sendiri. Baru awak nampak jalan dia. Kalau awak tak bercakap dalam hati, memang tak nampak. Okey, setakat ni faham tak sampai A sampai C ni? Kalau faham, cakap faham. Kalau tak boleh buka mic, faham cikgu. Faham. Cikgu. Faham cikgu. Alright. Salin dulu.
Okey, so kita tengok pula pada yang terakhir, soalan D. Sekejap saya kecilkan sikit sebab dia makan ruang. Okey, ini pun 3 markah. Ni mencabar sikit lah sebab 3 markah kan. Sekurang-kurangnya seorang daripada mereka lulus mata pelajaran itu. Apa beza salah seorang daripada mereka dengan sekurang-kurangnya seorang daripada mereka? Tajuk ni sebenarnya saya dah terangkan masa awal-awal lagi. Jadi apa yang saya terangkan, tajuk apa? Tajuk ketaksamaan linear kita gunakan. Kalau kita guna sekurang-kurangnya, maksudnya apa? Jangan kurang. Kan? Simbol tu awak kena ingat. Ingat ketaksamaan linear punya simbol. Kalau sekurang-kurangnya, jangan guna kurang. Kita guna lebih dan sama dengan. Ingat, sekurang-kurangnya maksudnya jangan kurang. Kita guna lebih dan sama dengan. Kalau soalan ni dia cakap selebih-lebihnya, baru kita cakap simbol dia kurang dan sama dengan. Kalau ni selebih-lebihnya lah. Kenapa? Sebab dia kata jangan lebih sebenarnya. Jangan lebih. Ini penting sebab tajuk ketaksamaan linear ni masuk dalam exam nanti. Awak kena faham konsep yang saya dah ajar tu. Kalau awak tak tahu, tengok buku teks ada rumus dia. Okey, awak tengok dekat bab 6, 6.2 tak silap saya ada table dia bagi dalam buku teks tu. Dia ada banyak sangat, awak hafal lah kat situ. Okey, okey, so kita tengok kat sini dia kata sekurang-kurangnya seorang daripada mereka lulus dalam mata pelajaran tu. Maksudnya 1 dan lebih. Okey, 1 dan lebih sebab dia kata sekurang-kurangnya 1. Maksudnya something ni lebih dan sama dengan 1. Maksudnya 1, 2, 3 yang lulus. Maksudnya kat sini dia cakap seorang lulus boleh, 2 orang lulus boleh, 3 orang lulus pun boleh. Jadi kebarangkalian dia sebenarnya banyak kat sini. Okey, dia ada cakap macam ibarat seperti kalau seorang lulus diterima, kalau 2 orang lulus diterima, kalau 3 orang lulus pun diterima. Jadi terlalu banyak sangat. Macam mana cikgu jalan kerja dia jadi banyak kan? Kadang-kadang kan kita confuse. Kita nak ambil Aminah, Bencu gagal, Kamalah gagal. Lepas tu kita nak ambil Aminah gagal, Bencu lulus, Kamalah gagal, dan seumpamanya. Okey, lepas tu kita nak buat pula 2 orang yang lulus pula. Contohnya Aminah dengan Bencu lulus ataupun Aminah dengan Kamalah lulus. Lepas tu kita nak ambil Bencu dengan Kamalah pula lulus. Dan last kali kita nak ambil Aminah, Bencu dengan Kamalah lulus. Macam banyak kan? So sebenarnya kan, yang ini kita boleh gunakan definisi tolak. Ni kita boleh gunakan definisi tolak di mana kita akan tengok 1, 2 dengan 3. Nombor apa yang tak sebut? Kita ada 3 orang. Kita ada 3 orang Kita ada Aminah, kita ada Bencu dengan Kamalah. Kita sebut nombor 1, sebut nombor 3, nombor 2 dengan nombor 3. Tapi nombor apa yang tak sebut? Nombor kosong Nombor kosong yang tak sebut. Okey, jadi sebenarnya kalau awak tengok kat jawapan ni, kenapa kosong cikgu? Tengok kat sini. Kadang-kadang kita boleh tengok juga. Maksudnya dekat sini tak ada siapa pun lulus. Kosong ni maksudnya tak ada siapa pun lulus. Maksudnya apa? Maksudnya semua orang gagal. Kosong ni maksudnya tak ada siapa lulus. Sebab cerita dia kat sini sekurang-kurangnya seorang je yang lulus. Tapi yang tak disebut dalam ni saya letak warna merah ni kosong. Maksudnya semua gagal. Jadi sebenarnya soalan ni dia patah balik dekat atas ni. Ketiga-tiga mereka gagal mata pelajaran tu. Yang ini kita highlightkan, kita buat sebagai warna merah. Okey. Kita buat sebagai tiga-tiga gagal. Tiga-tiga gagal. Manakala 1, 2, 3 ni maksudnya 1 orang lulus, 2 orang lulus atau 3 orang lulus. Sebabkan dia terlalu banyak sangat kan. Kita ambil yang ni, kita ambil yang ni, kita ambil yang merah ni, lepas tu kita tolak.
Nanti kita buat macam mana? Kita ambil balik jawapan daripada A. Kita ambil jawapan dia kan. Kan 3 gagal ni, jawapan dia adalah 39335000 kan. 39335000 ni kita ambil jawapan daripada atas. Ni yang A ni. Okay. Tapi tak payah buat jalan kerja pun tak apa. Awak just ambil dia punya ni je, jawapan je. Sebab benda ni dah ada. Kalau tak ada baru awak buat jalan kerja. Tapi kalau awak rasa macam tak cantik lah cikgu, saya nak buat jalan kerja juga. Okey, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Awak buat jalan kerja dia. Okey, maksudnya kebarangkalian dia kat sini adalah yang gagal 9 per 10 darab dengan 23 per 25 darab dengan 19 per 20. Ni yang gagal. 3 orang gagal. Tapi sebenarnya soalan ni dia cakap dia nak yang lulus. So yang warna hitam ni yang dia nak. Warna hitam ni yang dia nak. Maksudnya kalau awak total semua benda ni, dia akan dapat 1. Okey, kalau awak total semua tu, dia akan dapat 1. Jadi konsep kat sini sekarang, awak tak nak warna merah ni, awak nak buang. Okey, awak nak buang. Yang ini adalah warna merah ni. Okey, yang ini adalah warna merah. Ni saya gariskan merah Yang awak tulis ni adalah warna merah. Dan 1 ni daripada keseluruhan. Ingat kebarangkalian kita punya maksimum adalah 1. Okey, 1 ni maksimum total. Macam 100% lah. 100% kan maksimum. 100% tu bersamaan dengan 1. Awak kena ingat tu lah. Okey, 100%. Sama dengan 1 lah. Okey. So 1 tolak dengan yang kita tak nak ni, iaitu gagal. So itulah jawapan dia. 1 tolak 3933 per 5000. Sebab tu kadang-kadang kita punya jawapan ni kita confuse tau. Bila nak tolak kan. 1 tolak dengan 3933 per 5000. So dapat 1067 per 5000. Ni dia berbeza dengan 3 orang lulus. Kalau cerita dia, saya cerita balik daripada soalan A dengan soalan B. Kenapa soalan B ni tak boleh tolak? Ialah sebab ni soalan B kat sini. Kenapa soalan B ni kita tak payah tolak daripada soalan A? Sebab walaupun soalan A ni dia cuma tanya 3 mereka gagal mata pelajaran tu. Bila kita tengok kat sini, 3 gagal ni jauh tau. 3 gagal ni jauh dengan 3 yang lulus. So kita tak boleh tolak. Okey, kita tak boleh tolak. Melainkan kalau awak duduk sebelah-sebelah macam ni, yes, awak boleh tolak. Yang hitam dengan merah ni duduk sebelah-sebelah. Okey, awak boleh tolak. Jadi sebenarnya benda ni dia kena macam mana saya nak cakap, awak kena buat banyak latihan tau berkaitan dengan tolak ni, operasi tolak ni. Dia akan jadi satu kebiasaan lah nanti. Okay, first time mungkin agak susah. Nanti kita tengoklah sesi kedua nanti. Soalan yang sama, soalan 5. Nanti awak boleh tengok bila nak tolak. Okay, nanti saya akan tanyalah awak. Okay, soalan 5 ni nanti awak boleh tengok-tengok bila nak tolak. Okay, dia lebih kurang sama je macam soalan 4 tadi. Okay, nanti kita tengok lagi. Alright. So, jawapan dia adalah 1067 per 5000. So, ini adalah pengakhiran jawapan dia. Alright, sebenarnya kalau awak buat macam ni, kalau dia keluar soalan, biasanya dia akan keluar dalam bahagian A. Jarang sangat dia keluar dalam bahagian B. Kalau dia keluar dalam bahagian B, biasanya dia keluar macam soalan yang saya ajar sebelum ni, yang ada senaraikan, yang ada pecahan dan senarai. Ini biasa dalam bahagian B. Tapi kalau macam ni dalam bahagian A, soalan 4 ni biasa macam tu. Sekali je dia keluar. Dia keluar dalam bahagian A, tak ada lagi dalam bahagian B. Dia keluar dalam bahagian B, tak ada lagi dalam bahagian A. Sekali je dalam exam dia keluar. So harap dia keluar dekat bahagian A lah. Sebab bahagian A ni macam ni je lah, senang. Okay, awak boleh dapat 4 markah. Dia sebenarnya 4 markah je, dia tak ada sampai 9 markah pun. Okay, so tu je yang saya nak explain berkenaan dengan sesi pertama untuk kelas kita. Nanti sesi kedua kita akan tengok lagi soalan yang sama dan saya akan explain berkenaan dengan ujian pertama. So setakat ni kalau awak faham, tulis faham dan beritahu awak faham.
Faham cikgu. Alright, so saya nak ambil kehadiran Saya cakap banyak pula hari ni. Okay, ni kehadiran sesi pertama. Okay, saya akan bagi ni dekat ruang komen So, ambil kehadiran. Tak ambil maksudnya awak tak hadir. So, lepas ni pelajar yang hadir lewat tu tolong hadir awal lagi Kalau saya cakap awal 5 minit, dalam masa 5 minit tu awak hadir. Okay, kalau awak lambat sebab ada hal tertentu, bagi tahu awal Jangan last minute baru bagi tahu. Okey, so itu saja. Jadi kita jumpa lagi pada sesi kedua nanti, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih cikgu. Jadi cikgu.